Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Cikgu Farah. Cikgu Farah Afiza. Tolong cam betul-betul sebab sekolah kita ada 3 orang Cikgu Farah. Cikgu Farah Iwani, Cikgu Farah Fatin dan juga Cikgu Farah Afiza. Jadi saya ialah Cikgu Farah Afiza. Saya akan mengajar murid tahun 2, kelas 2 Ibnu Khaldun dan juga 2 Ibnu Rushd. Okey, jadi hari ini sesi pembelajaran kita ialah membina ayat. Cara-cara membina ayat. Hari ini saya nak tekankan kepada cara-cara membina ayat. Latihan pertama, susun semula perkataan menjadi ayat lengkap. Oh, sebelum tu, modul dah ambil ke belum? Kalau belum ambil, tolong ambil supaya murid dapat, supaya kamu dapat buat latihan aktiviti bersama-sama rakan dengan mudah. Kalau tidak, nanti kamu pun, macam mana sebab kamu tak buat. Kalau dalam bahasa Melayu, kamu kena menulis. Baru kamu tahu kamu buat betul ataupun salah. Okey, seterusnya. Susun semula perkataan menjadi ayat lengkap. Bila ada arahan susun semula perkataan, mesti ada urutan. Bila nak ada urutan, kita kena tetapkan nombor. Okey, kita kena letak nombor. Okey, cara pertama. Cara pertama kita nak tahu kita nak letakkan nombor ialah kita mengira ada berapa perkataan dalam ayat yang diberi. 1, 2, 3, 4. 1 ada, jika, pasu. Jadi ada 4 perkataan. Okey, paling banyak yang nombor kita akan tulis ialah 4 sahaja. Cara yang kedua ialah kamu kena tahu setiap ayat mestilah bermula dengan huruf besar. Cuba kamu tengok. Perkataan yang mana ada huruf besar? Ya, jika. Jika ada tulisan huruf besar, iaitu huruf C. Jadi, ini merupakan perkataan yang pertama. Seterusnya, perkataan yang kedua. Seterusnya, cara yang ketiga. Yang pertama tulis nombor, yang kedua kena pasti huruf besar, yang ketiga kena pasti perkataan yang ada tanda baca. Tanda baca yang saya maksudkan sini ialah titik. Okey, dalam ayat ni ada titik tak dalam perkataan-perkataan ni? Okey, pasu ada titik di hujungnya. Jadi itu adalah ayat yang terakhir. Sebab setiap ayat yang lengkap hujungnya diakhiri dengan titik. Jadi, tulis nombor 4. Bila kita dah ada nombor 1 dan nombor 4, cara yang keempat ialah kamu membaca dan tetapkan nombor yang seterusnya. Baca dulu. Okey. Jika 1 ada pasu. Betul ke? Atau jika ada 1 pasu. Yang mana satu betul? Kamu tetapkan sendiri. Okey. Contoh cikgu kata cikgu nak tetapkan. Okey, cikgu suka ayat ni sebab ayat ni bunyi dia tak pelik. Jika ada 1 pasu. Maksudnya jika tu dia ada 1 saja pasu. Okey. Jadi cikgu letak ada ni nombor 2. Jika ada 1, letak nombor 3 pasu. Sekarang kita dah ada nombor. Okey. Cara yang kelima ialah tulis semula. Tulis semula perkataan mengikut nombor yang telah kamu tetapkan. Okey, contoh aja. Jika ada 1 pasu. Titik. Okey. Sekiranya murid tulis jawapan yang macam ni, murid akan dapat 2 markah. 1 markah dari segi susunan perkataan menjadi ayat susunan yang betul, dan yang kedua ialah murid menyalin dengan tepat. Maksudnya kalau tulis sini 1 SSRTU tu, tulis kat bawah pun SSRTU tu. Tapi macam mana pula kalau cikgu dia tulis U besar lah cikgu? Salah ni. Okey. Kalau kamu salah salin macam ni, ada 1 kesalahan di sini, markah 1 akan ditolak dari segi salinan.
Kalau kamu salin dengan tepat, kamu akan dapat 2 markah. Tapi kalau kamu salin dengan cara yang salah tadi, akan tolak 1 markah. Okey, sekali lagi cikgu ulang. Cara dapat markah penuh untuk menulis. Okey. Yang pertama, mengikut susunan. Sekiranya kamu salin mengikut susunan yang betul, ayat tu betul, ada makna, kamu akan dapat 1 markah. Markah yang kedua ialah markah menyalin. Kamu kena tiru betul-betul perkataan yang dieja tu. Kalau ditulis huruf kecil, huruf kecil. Kalau ditulis huruf besar, huruf besar. Kamu akan dapat 1 lagi markah. Jadi, kamu akan dapat 2 markah. Kalau dengan cikgu, kamu jawab ikut salinan jawapan yang macam ni, kamu akan dapat 2 markah. Cikgu akan kira 2 markah terus. Tapi kalau kamu salah tulis, cikgu akan tolak 1 markah. Cikgu, macam mana kalau perkataan dia tulis terbalik? Contohnya, dia tulis kat sini. Okey. Jika satu ada pasuk. Jika murid salah susun perkataan, jawapannya salah terus. Walaupun dia tulis dengan, dia tiru tulisan jawapan tu dengan betul, tapi dari segi ayat tak ada makna, salah terus. Tak dapat 2 markah terus. Faham ya? Kenapa cikgu nak letak markah? Supaya kamu tahu pencapaian kamu takat mana. Okey? Supaya kamu tahu pencapaian kamu takat mana. Sebab kadang-kadang, bila kita tak bagi markah, cikgu nak pangkah terus pun, jawapan kamu betul. Cumanya kamu cuai. Jadi, takkan cikgu nak tolak setengah kan? Ataupun takkan cikgu nak pangkah terus, betul tak? Jadi, cikgu tolak 1 markah supaya kamu tahu itu kesalahan kamu. Kamu ada melakukan kesilapan. Jadi, seterusnya, untuk yang nombor 2 ni pun, buat kaedah yang sama. Baca, kira ada berapa perkataan. Okey, lepas tu tengok mana satu ada huruf besar, letak nombor 1. Yang ada tanda baca titik, letak nombor 4. Seterusnya tentukan nombor 2 dan 3 dengan kaedah membaca terus. Okey, baca terus. Dan kamu tetapkan mana satu nombor 3, mana satu nombor 2. Bila kamu dah tetapkan nombor, salin semula dengan tepat. Ejaan betul. Okey, pastikan tulisan kamu juga jelas. Comel-comel, jangan comot-comot. Nanti kamu nak baca susah, cikgu baca lagi susah. Okey? Jadi, kalau boleh, cikgu nak kamu siapkan latihan kamu. Teruskan buat latihan. Cikgu dah bagi tahu kan muka surat berapa sampai muka surat berapa. Tolong hantar tugasan kamu selewat-lewatnya 27 hari bulan. Cikgu bagi masa 1 minggu. Sebelum pukul 11.59 malam. Okey? Itu ialah masa yang terakhir. Jadi, semoga berjaya. Sekiranya perlu apa-apa bantuan, ada apa-apa nak tanya dengan cikgu, boleh mesej cikgu. Ataupun boleh tanya ibu dan ayah kamu. Okey? Setakat itu saja. Terima kasih semua.